Tahukah anda bahawa hampir setiap satu elemen Boboiboy boleh menghasilkan sejenis makhluk hidup yang boleh bergerak dengan sendiri? Yang pertama sekali adalah elemen tanah Boboiboy. Dalam tahap kedua iaitu gempa, Boboiboy boleh menghasilkan golem atau gargantua tanah bersaiz gergasi. Ianya juga boleh berganda menjadi 3 dan juga boleh muncul dalam bentuk naga. Malah apabila Boboibot meniru kuasa ini, dia juga boleh menghasilkan golem 2.0 yang berciri besi. Elemen kedua yang boleh menghasilkan makhluk hidup adalah air atau ais. Boboiboy air dilihat membuat berbola paus air yang besar. Dia juga membuat sepasang belut air berkembar. Kedua-dua ini digunakan sebagai projektil untuk menyerang dari jauh. Satu lagi, elemen air dan ais pernah bergabung dengan golem tanah sebanyak 2 kali untuk menghasilkan golem air dan juga golem ais secara tidak langsung. Elemen seterusnya adalah elemen petir ataupun halilintar. Dengan sendirinya, elemen ini tidak pernah menghasilkan sebarang makhluk hidup, akan tetapi boleh bergabung dengan elemen lain. Contoh pertama adalah belut halilintar yang merah hasil gabungan dengan belut air yang disebutkan sebelum ini. Yang seterusnya adalah golem gentar yang dibuat oleh Boboiboy hasil fusion gempa dengan halilintar. Jadi, itu dia 2 makhluk halilintar hasil gabungan dengan kuasa Boboiboy yang lain. Elemen seterusnya adalah elemen daun. Secara asasnya, setiap kuasa Boboiboy daun dan juga duri boleh menghasilkan benda hidup kerana tumbuhan adalah benda yang hidup. Malah sebahagiannya mempunyai ciri-ciri seakan-akan binatang seperti periuk kera yang mempunyai mulut. Akan tetapi makhluk raksasa sebenar terhasil apabila Boboiboy mencapai tahap ketiga elemen ini sebagai Boboiboy rimba. Boboiboy rimba boleh menghasilkan tumbursor, iaitu dinosaur berupa tumbuhan. Ini termasuk juga alfa tumbursor yang bersaiz gergasi. Elemen seterusnya, elemen api. Yang ini sama macam elemen petir tadi, hanya muncul dalam bentuk gabungan, bukan hasil buatan sendiri. Kuasa elemen api ada bergabung dengan golem tanah menjadi golem api. Manakala untuk elemen angin, belum ada lagi menghasilkan makhluk hidup sama ada dengan sendiri ataupun melalui gabungan. Sama juga dengan elemen cahaya, Boboiboy dalam bentuk ini tidak pernah menghasilkan sebarang makhluk hidup. Bagaimana dengan rakan-rakan Boboiboy pula? Sudah tentulah kita perlu bercakap tentang Fang yang mana kuasa bayangnya boleh menghasilkan segala jenis haiwan sehingga muncullah istilah rimba bayang. Malah Fang boleh menghasilkan makhluk sebesar naga bayang dan boleh juga bergabung tubuhnya sendiri dengan makhluk-makhluk bayang ini sebagai kuasa separa bayang. Tak dilupakan juga bahawa kuasanya boleh bergabung dengan golem tanah Boboiboy menghasilkan golem bayang. Seorang lagi rakan Boboiboy yang ramai tak sedar adalah Gopal yang mana dengan kuasa memanipulasi molekul boleh sebenarnya menghasilkan binatang. Jika dilihat apabila Gopal dipukau, dia berjaya mengatasi limitasi kuasanya sendiri dan menukarkan benda-benda di sekelilingnya menjadi bangkai binatang. Ya, ini buktinya Gopal boleh menggunakan kuasanya untuk membuat binatang. Cuma sayangnya kesemuanya hanyalah bangkai yang telah mati. Jadi tidak dikira sebagai makhluk hidup. Ying dan Yaya pula, sebagaimana kita maklum, kuasa mereka berdua tiada sebarang kaitan dengan penghasilan makhluk hidup. Manakala Laksamana Tarung pula, dia boleh meniru kuasa haiwan-haiwan eksotik melalui pemakaian sarung tarungnya. Apabila disarung, pakaian-pakaian ini boleh memberi kebolehan yang sama sahaja seperti binatang-binatang, berimau, komodo dan juga katak ululu.